Kesedaran orang ramai mengenai kepentingan keselamatan internet perlu dipertingkat agar mereka menjadi lebih bertanggungjawab menggunakan teknologi itu dan aplikasinya. Baik, menerusi sambutan Safer Internet Day, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Cyber Security Malaysia, usaha itu diteruskan dengan harapan ingin melihat wujudnya perubahan tingkah laku dalam kalangan pengguna internet, mengurangkan jumlah kes insiden keselamatan cyber, mengurangkan jumlah mangsa sekaligus menurunkan kadar kerugian akibat dari penggunaan internet yang tidak bertanggungjawab. Baik saudara, untuk berbicara lebih lanjut bersama kami di studio ialah Lieutenant Colonel Bersarah Mustafa Ahmad. Beliau merupakan Naib Presiden bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber City Malaysia. Cyber Security Malaysia. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami, Lieutenant. Kalau boleh diperkenalkan terlebih dahulu, apa yang dimaksudkan dengan Safer Internet Day ini ataupun SID ini? Baik, terima kasih Cik Fiona. Dan saya ucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberikan peluang untuk saya bersiaran pada pagi ini. Safer Internet ini adalah merupakan satu sambutan yang diadakan bagi mempromosi keselamatan dan kesejahteraan internet, memupuk serta meningkatkan kesedaran orang ramai, terutamanya pada kanak-kanak dalam mereka dan juga remaja mengenai kepentingan keselamatan agar mereka menjadi lebih bertanggungjawab dalam menggunakan gadget-gadget dan juga menggunakan teknologi serta aplikasinya seperti telefon bimbit, telefon pintar, telefon mudah alih dan juga tablet. Itu yang paling penting untuk mereka mengetahui. Tetapi seperti yang saya dengar tadi, lebih kepada kanak-kanak dan juga remaja. Adakah itu dua golongan yang menjadi golongan sasar? Cik Fiona, sebab mereka adalah merupakan generasi masa depan. Mereka perlulah dipupuk dan diberi kesedaran supaya apabila mereka melayarai internet, apabila mereka menggunakan apa-apa teknologi dan aplikasi itu, mereka menggunakan dengan berhati-hati sebab platform internet sekarang ini kebanyakan telah disalahgunakan. Dan kita nak menyedarkan generasi muda ini bahawa mereka adalah bertanggungjawab dalam apabila mereka melayari internet tersebut. Baik, kita kembali kepada SID ini. Bila sebenarnya ia mula dianjurkan? SID ataupun Safer Internet Day ini mula dianjurkan dari tahun 2004 oleh satu organisasi yang bernama InSafe di European Union, iaitu berasal dari Brussels, Belgium. Jadi pada setiap tahun sambutan ini diadakan uniknya pada hari kedua, minggu kedua dan bulan kedua tiap-tiap tahun. Tapi pada tahun ini dia jatuh pada 9 hari bulan Februari. Jadi pada itu pada hari Gong Zi Fa Chai, walau bagaimanapun sambutan tersebut terus diadakan dan aktiviti diadakan di panjang bulan Februari tahun 2016 ni. Dan kalau boleh berkongsi apa tema untuk tahun ini? Okey, untuk SID di peringkat antarabangsa, temanya ialah Play Your Part for a Better Internet. Jadi anda akan memainkan peranan untuk mendapatkan internet yang lebih baik. Jadi di Malaysia, Cyber Security Malaysia, kita telah menyambutnya dari tahun 2010 dan setiap tahun kita menyambutnya dan berbagai-bagai aktiviti seperti inisiatif seperti ceramah keselamatan cyber, aktiviti kemungkinan macam kita sekarang ini. Apa yang berlaku pada waktu ini di Johor, ada tim kami di Bandar Iskandar sedang melakukan dikatakan op jelajah cyber, iaitu mereka selain daripada memberi ceramah tentang keselamatan cyber, mereka juga memberikan khidmat pada masyarakat untuk mendapatkan, kita mempunyai capability atau mempunyai keupayaan untuk mendapatkan balik data-data yang hilang, dan juga kita mempunyai keupayaan juga di kalau mana komputer-komputer yang nak dilupuskan. Selalunya dalam komputer seperti notebook dan laptop apa semua itu, kalau kita lupuskan, maklumat-maklumat masih lagi ada dalam tu. Sungguh pun kalau kita just erase ataupun kita dikatakan bahawa kita reformat, bukan bermakna data-data tersebut mungkin belum hilang 100%. Masih lagi boleh didapat semula. Jadi ini yang kita kena penting dan juga kita menyerahkan kepada masyarakat bahawa jangan sewenang-wenangnya membuangkan sungguh pun telefon bimbit, notebook, laptop dan apa-apa gadget yang mempunyai data dalam tersebut.
Baik, mungkin itu antara perkara baru yang harus mereka di luar sana perlu tahu. Banyak sebenarnya masalah ataupun gangguan media sosial ini berlaku daripada bekas telefon bimbit ataupun tablet yang dibuang tetapi tidak dimasukkan isi kandungan dalaman secara betul. Jadi dengan apa yang dibuat di Johor ketika ini, adakah mereka juga membawa satu pasukan khas yang akan menunjukkan mereka cara untuk menghapuskan data dengan betul, atau mereka hanya perlu menyerahkan kepada pihak SID sendiri untuk menghapuskan? Kita sambil kita melakukan perkara tersebut, kita ada menunjukkan cara-cara yang tertentu, tetapi perlu memerlukan gadget-gadget ataupun software-software tertentu untuk menghapuskan data tersebut secara 100%. Kalau Cik Fiona boleh bayangkan, kalau laptop-laptop yang mempunyai rahsia besar, rahsia, sungguh pun kita reformat dan kita rasa hilang benda tu, tapi kalau kita lupuskan, perkara ini ada sekarang ni software-software yang boleh mendapatkan semula. Jadi kita di Cyber Security Malaysia mempunyai teknologi dan juga mempunyai keupayaan dan kepakaran untuk melakukan perkara tersebut. Baik, itu antara yang diperlukan dalam ciri-ciri seorang pemimpin internet. Kalau boleh jelaskan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan konsep pemimpin internet ini. Terima kasih. Kita di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita sebagai khalifah. Jadi sebagai khalifah ialah sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin ni dia bukan sahaja bertanggungjawab kepada keluarganya, kepada sekelilingnya, bertanggungjawab kepada orang sekeliling yang bersama-sama dengannya. Jadi pemimpin ini mestilah menunjukkan ciri-ciri yang mempunyai seorang yang boleh menjadi pemikir, boleh menjadi proaktif dan sebagainya. Jadi mereka lah menentukan bahawa memberitahu bahawa sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita menentukan bahawa kita melayari internet, kita menggunakan internet ini dengan cermat, dengan sebaiknya supaya tidak terjadi kejadian yang berlaku pada waktu ini. Terlalu banyak persepsi-persepsi yang telah dikeluarkan oleh media sosial. Terlalu banyak juga pemberita-pemberita yang tak bertauliah di sana tu. Memviralkan ataupun menghantar apa orang kata salin dan tampal. Salin dan copy and paste. Jadi inilah yang mengatakan bahawa jikalau tidak tahu kesahihan penghantarnya atau memberita tersebut, jaga-jagalah. Janganlah kita lakukan perkara tersebut. Baik, sebagai seorang bekas pesara yang badan beruniform, saya pasti anda juga menginginkan seseorang ini ataupun menginginkan ciri-ciri ataupun kriteria yang ada pada seorang pemimpin internet ini, seorang yang tegas maupun berhemah. Tetapi apa lagi kriteria yang perlu ada pada seorang pemimpin ini? Seperti yang saya cakap tadi, seorang pemikir, iaitu dia boleh memikir cara-cara mengatasi bahawa berkaitan keselamatan internet, mencari jalan atau langkah untuk mengatasi dan mengenai tersebut. Satu lagi ialah memberi inspirasi atau memberikan motivasi dan yang pentingnya mencari jalan bagi membina dan mengekalkan reputasi online penggunaan internet secara beretika. Contoh, kita selalu memuat naik dan berkongsi bahan-bahan yang palsu, tidak sahih dan tidak sesuai. Dan akhir sekali ialah menjadi seorang yang proaktif. Jadi kalau kita disarankan supaya menukar kata laluan 6 bulan sekali, tukarlah kata laluan tersebut. Tetapkan privacy. Macam kalau kita menggunakan Facebook dan apa-apa yang aplikasi lain, tentukan settingnya. Adakah dia adalah dalam bentuk privacy ke, public ke. Jika public, jadi kita menggunakannya dengan cara yang betul. Kalau privacy, jadi apakah maklumat-maklumat yang kita ada, mungkin tidak akan sampai kepada semua orang. Itu yang kita tentukan bahawa inilah ciri-ciri yang kita nak jaga sebenarnya. Mungkin ada daripada pihak Cyber Security Malaysia sendiri, ada seseorang yang telah diangkat sebagai seorang pemimpin internet ini yang boleh dijadikan contoh ataupun model kepada mereka di luar sana? Yang pada waktu ini, sebagai contoh, pengguna internet, kalau kata secara spontan, tidak adalah yang kita belum dibagi. Kita mestilah membina mereka ini sebut. Dan bukan sahaja kita dengan ikon-ikon tertentu, insyaAllah kita akan buat di masa hadapan, tetapi sekarang ni kita mesti menasihat diri kita sendiri bahawa we are the internet leader, ataupun kita adalah pemimpin internet, supaya kita mendapat mempengaruhi orang-orang lain. Dan pergerakan ini mesti bermula daripada diri sendiri. Baik, bercerita mengenai masa depan, mungkin boleh kongsikan kepada kami aktiviti yang akan dilaksanakan oleh SID dalam sepanjang tahun ini ataupun pada masa akan datang?
pada bulan ini sahaja, apa yang berlaku sekarang ni ialah kita akan ada mampu akan menjalankan pada 26 hari bulan Februari ini, iaitu satu sambutan Safer Internet Day yang dikumpulkan pejabat-pejabat awam untuk diadakan aktiviti-aktiviti keselamatan cyber. Dan kita pun telah yang diharapkan ini kita akan menjelajah di seluruh tanah air kita, iaitu politeknik telah menjemput kita untuk memberi ceramah-ceramah cyber. Dan selain daripada itu, pada tahun ini juga Cyber Security Malaysia akan mengadakan CSMH ataupun Cyber Security Malaysia Awards Conference and Exhibition pada bulan 17 hingga 20 hari bulan Oktober, di mana berkumpulnya pakar-pakar internet, pakar-pakar tentang keselamatan internet, dan kita akan mencarikan untuk menentukan bahawa pada mendapatkan satu solusi bagaimana untuk menangani masalah-masalah jenayah cyber pada waktu ini. Dan satu lagi yang saya ingin sarankan adalah pada waktu juga kami dengan kerjasama Kementerian Pendidikan ada mengadakan perdebatan ataupun diskurs untuk cyber di kalangan sekolah-sekolah. Jadi inilah merupakan sambutan-sambutan yang akan ada. Dan pada tahun ini juga kita akan adakan aktiviti yang berteraskan kepada keselamatan cyber di seluruh Malaysia. Baik, itu antara perkara yang positif. Kalau kita beralih ke negatif, mungkin ada negatifnya. Apa mungkin kalau boleh kongsikan isu keselamatan cyber ini yang melanda negara pada masa kini? Pada tahun untuk pengetahuan Cik Fiona dan para di luar sana, kita di Cyber Security Malaysia mempunyai satu talian bantuan ataupun Cyber 999. Jadi talian bantuan ini adalah untuk kita memberi bantuan atau kepada rakyat untuk menelefon atau menghantar email kepada itu untuk kita membantu mereka kalau mereka mempunyai apa-apa isu di alam cyber semasa mereka melayari. Jadi pada tahun lepas sahaja, tahun 2015, kita telah ada sedikit penurunan, alhamdulillah, dari segi statistik. Pada tahun lepas lebih kurang 10,000 laporan yang telah kami terima, dan di antara laporan yang tertinggi adalah 5 perkara, iaitu pertama ialah spam. Spam ni ialah email-email yang tak diundang. Keduanya adalah penipuan. Penipuan ni seperti orang memesan melalui online tetapi dapat benda lain, dapat yang berlaku. Ketiganya pencerobohan ataupun intrusion, dan keempat malicious code ataupun kod jahat. Mereka menghantar dan secara tidak langsung seperti spyware dan lain-lain untuk buat pengintipan ataupun untuk menentukan dapat memanipulasikan komputer yang lain. Dan yang akhir sekali ialah harassment ataupun mereka melakukan sebanyak 442 kes yang telah kita terima. Baik, ini antara kes-kes yang mendapat antara spam, penipuan, pencerobohan, kod jahat dan gangguan ini. Paling banyak kalau boleh ditentukan sama ada remaja ataupun kanak-kanak. Golongan mana yang paling banyak menerima laporan? Kanak-kanak ni kita pada setakat ni kita tak dapat banyak sangat daripada kanak-kanak dan remaja. Yang kita khawatirkan bahawa dari segi mungkin pendedahan mereka. Jadi pada kanak-kanak dan kepada remaja ni, kebanyakan mereka adalah datang membuat pelaporan melalui ibu bapa mereka. Jadi kita menerima panggilan-panggilan dan juga menerima email-email laporan tersebut daripada keluarga, daripada ibu bapa mereka untuk menangani masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi seperti cyberbullying dan lain-lain lagi lah. Jadi itulah peranan ibu bapa juga untuk menentukan bahawa anak-anak mereka ni sentiasa diperhati, sentiasa mengetahui ke manakah anak-anak tersebut melayari. Jadi yang kita risau sekarang ni kadang-kadang ibu bapa mengatakan bahawa anak tersebut tu memang lebih pandai dari mereka bila menggunakan internet. Tapi jangan kata kita mesti mempunyai pengetahuan. Inilah pemimpin internet leader yang kita nak ciri bukan daripada kanak-kanak saja, ibu bapa juga yang kita nak. Mungkin apa cara kehidupan yang kita lihat sekarang, kanak-kanak lebih mudah ataupun lebih senang disogok dengan internet. Mungkin kalau jika perkara ini berlanjutan ataupun berlarutan tanpa pengawasan yang sepenuhnya, dan kalau kita fikirkan tidak ada SID, SID ini tidak pernah dilancarkan di Malaysia, apa mungkin akan terjadi kepada negara kita dan juga akhlak anak-anak sekarang? Itulah, semasa saya dalam tentera dulu, kami ada mempunyai kita bahawa the center of gravity ataupun di Malaysia ini ialah pertalian antara kauman.
antara kaum. Jadi antara kaum ni kalau disogokkan di media sosial tentang keburukan bangsa-bangsa lain yang bukan diri kita, jadi dia akan memporak-perandakan negara kita ni. Jadi negara kita yang tercinta ni, keamanannya adalah terlalu penting. Jadi inilah yang kita nakkan, bahawa kita daripada kecil-kecil anak-anak ni perlu dipupuk dan diberi pendedahan bahawa perkara-perkara apakah patut mereka berhati-hati tentang berita-berita yang diterima, tentang apa-apa yang mereka terima tu mestilah disahihkan dahulu. Jangan kita menerima bulat-bulat sahaja. Jadi dan kita harapkan bahawa di masa hadapan mereka adalah lebih proaktif, lebih berfikir dan juga lebih yang dikatakan tadi memberi inspirasi. Dan inilah kita nak pupukkan anak-anak supaya menjadi become the internet leader di masa hadapan. Baik, akhir sekali harapan Tuan sendiri sebagai seorang naib presiden dan mungkin juga kepada aktiviti yang akan diadakan, terutama kali jelajah Malaysia yang diadakan nanti. Harapan kami tugas untuk berhubung dengan masyarakat ini tidak boleh diletak hanya pada kerajaan sahaja. It is everybody's peranan dan tanggungjawab. Jadi kita mengharapkan bahawa, dan saya ingin memanggil kepada semua organisasi-organisasi, semua agensi-agensi supaya bersama-sama untuk kita berganding bahu untuk sama-sama menentukan bahawa internet ini sentiasa selamat dan sentiasa dalam keadaan yang baik. Seperti yang dikatakan Tuan tadi, play your part for better internet. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Lieutenant Colonel Bersara Mustafa Hamad. Beliau merupakan naib presiden bahagian outreach dan pembangunan kapasiti cyber security Malaysia. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami. Terima kasih.